Saya bersadang untuk menghabiskan topik ini pada hari ini supaya kita ada spare lah. This is the 13 week minggu ke-13 ke 14 ni? 13. Maksudnya next week ada 1 minggu, lepas tu ada study week, betul? Ya. Ya. Okey, kalau awak perlukan bantuan ataupun ada apa-apa pertanyaan atau perlukan ulang kaji dan sebagainya, sila maklumkanlah. Hari Khamis minggu depan saya tak ada sebab saya akan menghadiri bengkel. Saya bertolak tengah hari lah, tapi mungkin pagi saya nak siap-siap ke sana lah. Jadi hari Ahad kalau perlu ada permohonan untuk kita buat ulang kaji ke, untuk kita buat kelas ke, ataupun ada apa-apa perbincangan untuk projek dan sebagainya, boleh maklumkan pada saya lah. Berkenaan dengan projek tu saya pun tak ingat bila dia punya deadline. Deadline minggu ni ke minggu depan? Minggu depan Ahad. Okey. So ada masa lagi, awak boleh fikir dulu. Kalau ada masalah yang perlukan perbincangan, kita boleh berbincang pada hari Ahad akan datang lah. Kita khususkan masa untuk bincang berkenaan dengan ni. Sekejap ada orang call. Hello. Salam ya tuan. Ya. Ya, saya tahu. Dah ambil 2. Betul. Hari tu mohon. Lepas tu memang alang-alang dah terjumpa kan hari tu. So ambil terus je lah. Okey. Terima kasih. Allahu Akbar. Takziah lah. Tapi memang macam tu lah. Okey, sama. Terima kasih Wan. Assalamualaikum. Okey, kita sambung. Minta maaf atas gangguan. So dalam kelas kita sebelum ni, hari Ahad minggu lepas kita dah masuk bab radiation dan kita cerita secara umum what is radiation, what are the wave spectrum dan apa manfaat thermal radiation dan sebagainya lah secara dasarnya berkaitan dengan radiation. So hari ni kita akan buat beberapa contoh pengiraan berkaitan dengan radiation heat transfer. Basically heat transfer dalam radiation ni menggunakan Stefan-Boltzmann equation. So senang je equation tu. Cuma the difficult part will usually be on determining the shape factor lah normally. So itu yang kita nak belajar, view factor atau shape factor kalau saya boleh tuliskan dulu. So kita sudah maklum lah Q conduction, Q convection, and now we are discussing the last type of radiation iaitu Q radiation. Q radiation is basically emissivity. Emissivity adalah kepancaran seperti yang kita bincang minggu lepas. Emissivity is how much a surface can emit radiation. Remember that different types of surface have different amount of emissivity. So emissivity bagi surface yang licin contohnya berbeza dengan surface yang kasar lah. Emissivity bagi surface daripada kayu berbanding dengan batu contohnya berbeza. So nilai-nilai emissivity ni ada dalam buku teks Cengel dan kita boleh refer lah untuk kebanyakan material. Ataupun kita boleh refer juga handbook untuk radiation. A wide number of material has been studied in terms of radiation. Beberapa tahun lepas lah, saya ingat lebih kurang 10 tahun lepas lah. Masa tu heat transfer 4 kredit. Jadi ada 1 kredit di mana pelajar masuk dekat makmal dan ukur emissivity bagi beberapa material lah. Aluminium, zinc dan sebagainya lah. And it's a very interesting and useful. So last time we have a lot of hands-on kind of learning ataupun lab sessions yang membantu pengukuhan kepada apa yang kita belajar lah. Hari ni kita bercerita tanpa kita melihat. Awak pun tak ada dekat kampus. So nak tunjuk barang pun tak boleh. So awak imagine je lah. But then you are also able to find out more information from various internet resources. Contohnya dekat YouTube pun banyak videos berkaitan dengan radiation ataupun emissivity. So emissivity is a property unlike heat transfer coefficient yang kita belajar dalam convection.
So benda yang tak ada dalam handbook atau benda bukan property kita kena quantify lah. Contoh macam heat transfer coefficient H untuk convection kan kita guna Nusselt number untuk evaluate nilai H ataupun Nusselt correlation. So basically emissivity kali dengan sigma. Sigma is Stefan Boltzmann constant, area. How much area is involved in heat transfer ataupun saya tulis AS lah, surface area. Lepas tu kita ada apa yang dipanggil sebagai view factor ataupun shape factor. Shape factor atau view factor adalah how much the surface actually coincide dengan another surface. So kita pun maklum kalau kita menghadap ataupun kita mengiri, menganankan ataupun pada kecondongan tertentu kita akan dapati ada amount of radiation yang berbeza lah. Contoh paling simple bumbung rumah kita lah. So bumbung rumah dekat Malaysia ataupun negara-negara yang berada dekat Asia Tenggara kebanyakannya berbumbung macam ni lah. Kita ada bumbung dengan sudut tertentu lah. Let's say we take as a theta lah. Katakan ni bumbung, ni dinding rumah dan sebagainya lah. So kecondongan ni perlu untuk membolehkan air hujan dialirkan lah. Dan biasanya kita ada gutter kat tepi ni untuk takung air hujan dan sama ada dia pergi kat longkang ataupun water retention pond ke, ataupun sekarang ni dah banyak rumah yang ada reservoir sendiri lah. Ada satu tank untuk kita capture, kita panggil dia rainwater harvesting lah. So let's say we have a roof of this type and it is receiving radiation from the sun contohnya. So ada rumah lain yang mungkin bumbung dia macam tu, a bit slant, dia punya slant angle tu lebih rendah lah. So dia punya angle kat sini, theta 2 mungkin lagi besar lah. Ni katakan theta 1 lah. Dan kalau kita pergi timur tengah contohnya, Egypt for instance, bangunan dia kebanyakannya flat roof. Sebab dia orang tak terima hujan dalam kuantiti yang banyak lah. Dan mudah untuk buat further construction kat atas tu. So kalau dia berbumbung seperti ini ataupun berbumbung flat roof macam ni, dia ada amount of radiation yang berbeza diterima oleh setiap roof ni lah. So basically lagi condong daripada matahari, angle dia lagi steep. Ada juga satu rumah dekat Parit Samion lah. Siapa yang ada dekat kampus boleh tengok lah. Jadi sudut dia sangat-sangat steep. Dah macam pokok pine dah rumah tu. Rumah elevation macam biasa, tapi bumbung macam ni macam roket. Memang tajam. Dekat Parit Samion boleh pergi. Depan Taman U. Awak masuk dalam 200 meter, tengok sebelah kanan. Kenapa tuan rumah buat bumbung macam ni saya tak tahulah. Tapi basically kelebihan dia it minimize radiation heat transfer from the roof to the house. Because the geometry dictates how much energy it can absorb. Kalau kita punya surface tu betul-betul perpendicular kepada radiation tersebut, macam ni lah contohnya, so dia akan ada large amount of heat transfer pada satu waktu tertentu lah. Seperti kita maklum, matahari akan terbit dan terbenam lah. Pada satu sudut yang condong macam ni, radiation yang datang dah tentu berbeza dengan ketika matahari berada dekat lokasi berbeza. Kalau matahari berada dekat puncak bumbung ni pula, kuantiti radiation pula berbeza. Semua ini bergantung kepada sudut yang kita bincangkanlah, how steep the angle is. So it's all about view factor. So view factor awak boleh tengok pun dekat sini daripada satu surface tu. Kalau surface ni macam ni lah, katakanlah ini kita punya source. Apa-apalah, hot surface lah katakan. Hot surface, hot apa pasal. Kalau kita dah hot surface macam ni, daripada hot surface ni, so you can imagine that the radiation may go in all directions. Katakanlah surface satu macam ni, kecondongan dia. So kita tengok sudut antara surface tersebut dengan radiation punya garisan tersebut lah. So dia melanggar atau fall on the surface at a certain angle. Kalau macam ni lagi dahsyat, surface ni adalah 180 darjah ataupun dia memang tegak 90 degree to the surface. So almost tak kena radiation. So surface ni
dengan surface ni, dalam surface 2 ni tak kena. Surface 3 akan terima paling banyak radiation sebab dia memang betul-betul menghadap heat source tersebut lah. Basically, angles dictate how much radiation falls on the surface. Macam kita lah, kalau kita duduk menghadap monitor ataupun kita menyengitkan badan kita daripada monitor, radiation yang akan kita terima berbeza lah kuantitinya. So basically emissivity kali dengan sigma kali dengan shape vector, and then T104 minus T204. T1 dan T2 each representing higher temperature in which the radiation is propagating, yang keluar daripada surface tersebut falls on surface 2. Atau dalam buku Chengel kadang-kadang dia pakai subscript TS kepada T infinity ataupun TS kepada T surrounding, apa-apalah. Tapi notation ni menunjukkan daripada satu surface haba dipindahkan ke satu surface, dan lazimnya suhu T1 lebih tinggi pada T2 sebab kita nak kira net radiation yang fall lah. Tapi kalau dapat negatif, bermaksud jumlah radiation yang dia terima lagi banyak daripada radiation yang dia bagilah. It is as simple as that. So it can also be negative, don't worry. So temperature mesti dalam unit Kelvin macam yang kita bincang sebelum ni lah. Remember unit temperature mesti dalam unit Kelvin. So jangan buat salah lah. Dalam peperiksaan akhir awak diberikan nilai, kalau dalam degree C sila tukar lah. So view factor juga dikenali sebagai shape factor, configuration factor, angle factor dan macam-macam nama lah. Everything actually representing the same meaning. Representing how much a surface is actually exposed to radiation. So kalau dia betul-betul menghadap, dia akan terima banyak radiation lah. So we are manipulating this to optimize thermal radiation for our advantage. Kalau kita nak banyak radiation falls on our surface, kita akan pastikan angle tu macam ni lah. Betul-betul menghadap heat source tu. Kalau kita nak minimalkan heat transfer falling on the surface, maybe kita kena condong atau kita kena tegakkan macam ni lah. Dan untuk perbincangan dalam kelas, kita menganggap kita punya view factor ni ataupun kita punya radiation adalah diffuse dan apa satu lagi saya lupa pula nama dia. Tak apa, along the way nanti kita akan bincang lah. Kita membuat andaian bahawa radiation yang keluar pada satu-satu point ni dia adalah sekata pada semua direction. Yang sebenarnya mungkin radiation yang keluar daripada satu point tu berbeza-beza Mungkin yang keluar dekat sini intensity dia tinggi. Mungkin dekat sini intensity dia rendah lah. So kalau kita plotkan, kita akan dapat macam itulah lebih kurang. Kita andaikan sekarang dia seolah-olah satu kubah tau. Daripada point ni kita anggap radiation kita adalah sekata pada semua radiation lah. So kita averagekan pada angle dan direction of radiation tersebut lah. Okay. Yang ni tak ada apa, kita abaikan je. Introductory part. So basically when we talk about view factor ataupun surface factor ataupun configuration factor atau shape factor dan sebagainya, ada 3 keadaan surface yang kita boleh bincangkan lah atau kita boleh klasifikasikan. The first one is what is called plane surfaces. Plane surfaces are flat surfaces. Bila kita kata flat surfaces ni, surface yang rata ni, so radiation yang keluar daripada badan dia, katakan jasad tersebut kita bagi 1 lah, F1 F1 meaning that radiation yang keluar daripada surface 1 jatuh kepada surface lain lah. Dalam kes ni kenapa dia buat F1 ke 1? Nak bagi tahu apa view factor daripada surface 1 ke 1. Dengan kata lain, boleh tak radiation tu keluar daripada diri dia jatuh kat diri dia sendiri? Jawapannya tidak boleh sebab dia flat surface So every radiation will eventually leave the surface to fall on other surfaces, and therefore F1, the fraction of radiation atau view factor daripada surface 1 ke diri dia sendiri adalah kosong lah. Macam kita lah, bila kita berada di hadapan ataupun kita tengah menghadap satu-satu surface, our frontal body yang menghadap surface tersebut. So mata kita kalau kita buka, kita akan melihat apa yang berada di hadapan kita lah.
Sebab kita ada 2 biji mata, kita ada stereoscopic view, kita akan dapat melihat dengan terang apa yang ada dekat sebelah depan kita lah. So masa kita melihat benda atau objek berada di hadapan kita juga secara tidak langsung nampak objek di sebelah kanan dan kiri kita. Tapi sebab vision kita overlapping dan kita fokus pada objek depan kita, image yang terbentuk dekat sebelah kiri dan kanan saya agak blurry lah. Saya anak biji mata saya tak melihat apa yang berada dekat sebelah kanan saya. Tapi kalau ada benda bergerak, saya akan nampak lah. Nampak tapi tak tajam seperti mana saya melihat kat depan lah. Itu lebih kurang macam view factor lah. Dengan kata lain, maximum view factor saya adalah apa yang betul-betul saya hadap lah. Apa yang berada di sebelah kiri dan kanan saya boleh lihat, tetapi tidak tajam lah atau tak perfect ataupun tidak sempurna image yang saya lihat lah. Saya akan dapat blurry images. Apatah lagi apa yang berada di belakang saya lah. I won't be able to see whatever in my back. So eventually, when we have plane surface macam ni, dan kita berbincang tentang radiation ataupun view factor, any fraction of radiation leaving surface 1, any radiation daripada surface 1 ni will not fall on its surface and it is impossible to fall. Macam nak fall atas diri dia sendiri? Radiation always merambat dalam garis lurus. Kita belajar dalam sains tingkatan 1, tingkatan 2 lah. Bila kita buat lubang, kita letak lilin dan sebagainya lah, kita dapat buat hipotesis ataupun kita dapat, kita dapat buat experimental science untuk buktikan cahaya merambat dalam garis lurus lah. So itu juga adalah asas untuk orang buat periskop untuk kapal selam contohnya. Periskop daripada bawah kita boleh pantul-pantulkan cahaya tersebut lah dan sebagainya lah. So basically whatever radiation leaving will not fall in surface and therefore F1 to itself is 0. So ini benda yang mudah kita faham lah. Sama juga dengan convex surface. You can imagine that any radiation leaving any point, tak kira lah sini ke, mana-mana lah, any point on the convex surface will not be able to fall on its surface. So katakanlah jasad ni jasad 2, saya so ambil F2 lah. How much F2 is falling on itself? 0. It cannot fall on itself. Ada ketikanya kita deal dengan concave. Concave surfaces adalah cembung cekung lah. Ni cembung, ni cekung. Kalau kita bincang dalam kanta cermin mata kita kan. So what is the fraction of radiation from surface 3 falling on its surface? There is a number of ataupun an amount that we can calculate. So the fraction of radiation from surface 3 cannot be 0. Daripada diri dia ke diri dia sendiri tak boleh 0. Ada sebahagian radiation yang akan fall kat diri dia lah. Contoh kalau kita ambil point sini lah. So ada radiation yang akan jatuh dekat diri dia lah. Apa jadi kalau saya ambil contoh sini pula? Most of the radiation akan keluar daripada surface ni. Radiation adalah gelombang elektromagnetik ataupun dalam kes ni thermal radiation is radiation which is occurring due to temperature difference, ataupun kalau jasad kita berada di sebarang suhu lebih daripada 0 Kelvin akan ada radiation lah, kita dah bincang lah. So semuanya keluar. Habis siapa jatuh atas diri dia? Mesti ada fraction yang jatuh kat diri dia juga, yang kat bawah ni lah. Some small amount of radiation will eventually fall on its surface and therefore if you have a concave surface, you cannot expect to transfer all the heat from the surface to the the other surface ataupun the receiving surface. So ini adalah asas ataupun geometri yang mewakili 3 keadaan di mana radiation secara heat transfer ataupun heat transfer secara radiation boleh berlaku lah. Kita ada concave, convex dan kita ada plane surfaces ataupun flat surfaces. Plane ni adalah surface rata lah. So katakanlah ada kes macam ni, ada satu sphere yang duduk dalam satu sphere lah. So daripada mana-mana titik daripada surface 1 ataupun sphere 1 ni, outer surface daripada sphere 1 ni akan jatuh dekat outer sphere lah. Dia tak boleh jatuh kat tempat lain. Mana-mana pun
dia akan jatuh juga. Tak ada pilihan. Atas diri dia sendiri tak boleh jatuh lah sebab radiation tak boleh patah balik. Radiation sentiasa keluar dalam garis lurus. So you can imagine that in any locations, F1 will always fall on F2. Tak ada pilihan lah. Ini satu contoh dia nak bagi tahu apa jadi kalau kita ada two concentric surfaces. Two concentric spheres. So any radiation from surface sphere 1 akan fall dekat surface sphere 2 lah. So kerja kita ialah untuk quantify F12 ni. Kenapa? Sebab kita nak masukkan dalam persamaan Q radiation yang kita cerita tadi lah. Basically again, Q radiation is emissivity kali dengan sigma kali dengan area kali dengan shape factor kali dengan T1 tolak T2 ataupun TS minus T surrounding dan sebagainya. This is 04 lah. So kerja kita nak cari F. So kalau kita tulis F tak betul lah, kita sentiasa kena buat F12, F21, F13 dan sebagainya lah. How much fraction of radiation from surface 1 is falling on surface 2. Then it is called thermal radiation atau radiation exchange. Kalau dia tak fall pada surface, dia random pergi saja, macam mana kita nak kira dan sebagainya lah. So adalah beberapa geometri yang dah simplified untuk kita buat analisis. Check vector daripada surface I ataupun surface 1 kepada surface 2 lah, I kepada J. Ini contoh kita duduk dalam bilik. Bilik kita ada satu lantai yang berbentuk either square ataupun rectangle. And it is radiating on top surface. At the same time, ceiling rumah kita, top surface pun radiating kepada kita punya lantai lah ataupun floor. Secara intuisi saya tahu radiation yang datang daripada surface J kat atas ni akan jadi lagi banyak berbanding dengan surface I. Ataupun daripada bumbung akan lebih tinggi daripada lantai. Kenapa? Daripada bumbung, kita punya radiation adalah paling banyak sebab bumbung kita atau ceiling kita berada berhampiran dengan matahari ya. Disebabkan itu, quite possible kita punya ceiling akan absorb those thermal heats dan jadi panas. And therefore, kalau kita pegang ceiling rumah kita pada waktu siang, lazimnya atau pada waktu tengah hari, kita akan dapati suhu dia panas lah. Mungkin 40 degree, 45 degree dan sebagainya lah. So kalau rumah kita bumbungnya tak cukup tinggi ataupun ceilingnya rendah, kita akan dapati kita rasa bahang lah, panas. Kita tak dapat lihat radiation tersebut tapi kita boleh rasa sebab kulit kita ada reseptor haba. As simple as that. Sama juga kalau kita keluar berjalan dekat bawah cahaya matahari, the moment kita kena cahaya matahari tersebut, kita akan dapati ada rasa lah, kita boleh rasa panas lah. Dan kalau hari hujan gelap tak ada cahaya matahari langsung, kita akan rasa sejuk pula. Our body is losing heat to surrounding. So apa masalah dengan table ini? Table ini represents very limited geometries, satu. Tapi masalah kita bukan tu. Masalah lain ialah kita punya equation tu jadi panjang lah. Awak tengok sini Kalau saya pun tak akan pakai ni. Ni adalah kes-kes yang macam mana nak kira tu. Panjang gila. Mathematically. Sebab tu, ini kita tunjuk saja macam mana nak kira view factor secara matematik untuk 2D dengan 3D geometris. Tapi dalam keadaan sebenar, kalau kita nak kira view factor, kita suka pakai chart seperti ini. Chart macam ni lebih mudah untuk kita kira sebab, contoh, katakan saya nak calculate radiation daripada surface A1 kepada surface A2 yang berada dalam rajah inilah. Surface A1 adalah surface yang berada dekat lantai. Surface A2 adalah surface yang ada dekat bumbung. Contoh this is an arbitrary example lah. So we know that basically what's happening is some amount of radiation will fall from surface A1 kepada A2. Kenapa saya kata some? Sebab dia adalah planar surfaces. Bila dia adalah satu planar surface ataupun flat surface, surface macam ni kita bincang tadi kan. So sebahagian daripada radiation akan jatuh dekat surface A2 dekat atas. Dan radiation yang lain akan pergi ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Ke bawah tak boleh lah. It's not going to fall on its surface. But since ada juga
bukaan ni ataupun katakanlah ada dinding tersebut, some of the radiation will eventually also fall on dinding sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah depan ni, dan juga sebelah belakang ni. So how much actually radiation yang falls on surface A2, saya hanya boleh kira kalau saya tahu berapa view factor, and therefore I need to write my equation. Q titik radiation sama dengan emissivity sekali lagi sigma. Ini kita boleh tengok table ataupun diberi dalam soalan, ataupun kita ambil nilai yang ada dalam handbook contohnya. This is Stefan Boltzmann constant 5.67 kali 10 kuasa negatif 8, benda yang standard. Area kita boleh kira rectangle senang, panjang kali lebar, atau dalam kes ni L1 kali L2. L1 adalah dia punya panjang, L2 adalah dia punya lebar. Area pun saya tahu. Yang saya tak tahu adalah shape factor. Temperature of course lah, kita kena tahulah, kalau tak macam nak kira. Katakan saya nak kira radiation, jadi saya perlukan F12. And then rather than going for tedious amount of work that need to be done to determine this F1 dengan F2 ni, berdasarkan geometries ataupun mathematical expression, maybe I prefer to use the chart because it's much easier for me. So what I need to do is basically I need to determine the ratio L2/D dekat bawah ni, paksi X ni. Dan saya juga boleh calculate apa itu ratio L1/D yang berada dekat all these lines ni. Okay. Lines yang daripada yang color merah ni lah. Ni ratio L1/D ni. So saya pun kira L1/L2, katakanlah saya dapat satu nilai kat sini dan dia intersect dengan L1/D. Tadi sorry, ni L 0.8 contohnya, dan saya cari L1/D pula berapa, katakanlah 0.1, so dia intersect kat sini. What the next thing I need to do is just buat satu garisan ke kiri dan tengok berapa nilai view factor saya. As simple as that. So katakanlah kita tahu nilai ratio L2/D saya sama dengan 2.2. Kita carilah 2.2. This is a log scale punya figure. So kalau ni 2, this is 2, this is 3. So this is basically going to be 2.1, this is going to be 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3. Faham So mana 2.1? 2.1 is somewhere between 2.0 and 2.2. Kenapa dia ambil sengatan sebanyak ni? 0.2 kena tanyalah siapa yang buat chart ni. Yang penting kita jangan tersalah ambil lah. So ambil satu pembaris dan buat garis lurus lah. So what happens if the line is not on the chart? So you create your line. Simple as that. Lukis lah. Ataupun awak tengok ni pun, awak gariskan ni, awak boleh estimate lah berapa. Dan tengok pula berapa nilai L1/D. Katakanlah L1/D saya sama dengan 0.15. Saya pun buat garisan ni sampai atas. Tak apalah. Tak ada masalah apa kan. Saya pun cari L1/D 0.15. Yang ada 0.1, 0.12, 0.14, 0.16. Apparently 0.15 it's not on the figure. So what I should do? Ini adalah line 0.14. Ini adalah line 0.16. So basically my 0.15 is in between 0.14 dengan 0.16. So kat sini lah, sorry. So apa nak buat line ni? Adakah saya perlu buat line daripada bawah naik atas? Tak payah. Dekat region of interest dia, kita cuba buat satu freehand sketching secara anggaran saja. Bukan nak tepat pun. Sebab apa mustahil nak dapat tepat, sebab kita lukis dengan tangan. Unless kita boleh masukkan dalam calculator yang ada online tu lah. Tapi kita tak nak belajar yang tu. Tengok dia intersect kat mana. Terus saya tarik ke kiri. Tanpa kesukaran, saya boleh terus tentukan lah. Tiba-tiba dapat between 0.05 dan 0.06. So berapa nak ambil? Tengok keadaan lah. Tengok sengkatan. Maybe dia adalah 0.055. Dia berada in between lah. So selesai saya punya calculation untuk kira view factor. As simple as that.
dalam case two align parallel rectangles. Rectangles ke square ke boleh pakai lah chart ni. Ada juga case di mana radiation daripada bottom surface kepada side surfaces. So olah-olah kita nak calculate radiation daripada lantai rumah kepada dinding rumah. Tadi kita calculate lantai kepada ceiling. Similarly, I can also calculate what is the radiation daripada ceiling ke lantai. Daripada A2 ke A1 pun saya boleh kira juga. Dia panggil F21. Tapi figure ni untuk cari F12. Ingat tu. Ini untuk cari F12. Habis macam mana saya nak kira F21? Maybe I have to refer from other charts ataupun I can make use of various relations yang ada dalam radiation heat transfer untuk memudahkan analisis. Apa relation tersebut? Ada 4 relation yang kita akan belajar dalam kelas. Pertama kita panggil reciprocity relation ini. Second one is summation rule. Nombor 3 superposition rule. Nombor 4 kita panggil symmetry rule. Dengan kata lain, kita ada beberapa relation yang kita calculate satu nilai saja, contohnya F12 saja, daripada pemahaman kita terhadap basic rules dalam radiation, we can simply find the other radiation without the need to do calculation by using this simple relation. Contoh, benda simetri kan, so awak kira 1 ke 2, dah tentu disebabkan symmetrical geometry between 1 to 3, then we can take 1 to 2 equals to 1 to 3. Daripada surface 1 falling kepada surface 2, nilai view factor adalah sama daripada surface 1 falling on surface 3 dan sebagainya lah. Dengan cara ni kita dapat memudah dan menjimatkan masa untuk calculate view factor. Sebelum kita cerita relation tersebut, kita bincang dulu yang basic lah. These are the basic charts that will be provided to you dalam final examination. So it's gonna be either calculating view factor untuk geometri macam ni, ataupun dalam kes ni daripada lantai ke dinding. Dan ni daripada lantai ke ceiling. Ceiling ke lantai pun kita boleh kira juga guna apa nama equation tu pula. Ni reciprocity relation, sorry. So, macam mana saya nak kira daripada area 1 atau A1 kepada A2 dalam kes ni? A1 mana? A1 adalah lantai. A2 siapa? A2 adalah dinding. Sekarang apa saya nak buat? Saya nak calculate radiation daripada lantai ke dinding. Kenapa saya nak calculate radiation? Sebab saya nak calculate heat transfer. As simple as that. I need to find what is the view factor between surface 1 kepada surface 2. How is view factor from surface 1 to surface 2 is defined? It is basically 1 falling on 2 ataupun shorthand kita tulis F12. How do I find F12 dalam case ni? Basically, I'm going to need a ratio L1 over W and I'm also going to need a ratio L2 over W. Okay. So dapat dua-dua ratio ni, kita tengok dia akan intersect line tu kat mana dan kita terus extrapolate ke kiri lah. As simple as that. Again, contohnya katakanlah ratio L2 bagi W ni 1. Katakanlah L2 kita. Mana L2? L2 adalah tinggi Katakanlah tinggi 1 meter. Contoh. Dan W panjang ataupun lebar bangunan kita pun 1 meter. Kebetulan. 1, 1. So L2 over W is actually 1 meter over 1 meter equals to 1 lah. So I can simply ambil satu garisan kat sini ni. Saya buat satu garisan lurus ke atas lah. Contoh. Ini memang tak lurus lah sebab saya buat freehand. Lepas tu awak tengok pula another ratio is L1 over W. L1 adalah ini. W adalah lebar. Katakanlah L1 saya adalah 2 meter. Contoh. Dan W saya maintain 1. So, L1 over W sama dengan 2 bagi 1 sama dengan 2. Mana 2 kat sini? L1 over W ni. 0.1, 0.15 sampai kat bawah ni jumpa 2. This is line for number 2. So, basically it intersects here.
Saya pun ambil saya punya pen dan saya pun buatlah. Berapa tu? 0.1, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14 dan sebagainya lah. Awak kira lah sendiri nanti. Maybe sengatan kita ada berapa? Daripada sini ke sini. Kalau saya boleh hide dulu line ni. Oops, sorry. Kali lagi saya tarik ke kiri. Katakanlah dia jatuh somewhere ke sini. So ni 0.1. This is 0.12 ataupun 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19. So 0.11, 0.12 in between. So saya ambil 0.115 contohnya. Ataupun saya ambil 0.12 lah contoh. Tak apa. Any value which is reasonably calculated ataupun reasonably defined is accepted. Bukan nak tepat, tapi nak tunjuk jalan kerja kita kena betul lah. So katakanlah 0.12 saya pun dapat V factor. F1 kedua adalah 0.12. Now I can use that information to calculate what is the heat being transferred from surface 1 kepada surface 2 using equation yang kita bincang tadi lah. Ada juga case di mana ada two coaxial disk ataupun two coaxial surfaces. Coaxial bermaksud dia berada dalam paksi yang sama lah. Macam mana kalau dia berada di paksi yang berbeza? Ni maksudnya kalau mata saya tengok daripada atas, saya akan dapati surface bawah, pusat dia dengan surface atas tu, pusatnya adalah sama. What's going to happen kalau kita ada eccentric circles macam ni. Satu circle pusatnya kat sini, satu circle pusatnya kat sini. Macam mana nak calculate heat transfer? Katakan macam ni. Ini paksinya lain, ini axis dia lain. Ada gap. Ni kena cari handbook lah. Kalau eccentric circle macam ni, dia hanya bagi untuk concentric ataupun coaxial. Dua-dua atas dan bawah ni berada dalam paksi yang sama. So, kalau saya ambil di center, saya buat satu paksi, dia akan jumpa center ni lah. And they are concentric. Size tak kisah. Mungkin boleh jadi yang atas ni besar, bawah kecil. Boleh juga. Ataupun mungkin sama besar dan sebagainya lah. Similarly, I need to find what is L over R1, whatever given value. I'm going to see where it intersects with the other one, which is R2 over L lah. Dia terbalik. Minta maaf. L over R1, ni R2 over L. Katakanlah 1.25. So I can easily find my V factor while using these charts. So you may want to have a look at the examples in textbook. Selesai. Lepas tu bolehlah ada dua concentric pipe. Satu pipe, dalamnya ada satu lagi pipe dan of course haba dipindahkan daripada surface pipe ke sini lah. Apa berlaku kalau ada air contohnya mengalir? Kalau ada air, kita ada convection heat transfer. And lazimnya convection heat transfer is very very much higher in comparison kepada radiation. So kita boleh abaikan calculation radiation daripada surface dalaman kepada luar bagi kes macam ni lah. Sebab kita dah belajar about heat exchanger kan. This is basically double pipe heat exchanger. Dalam satu pipe, ada satu pipe lagi. So mungkin awak tertanya, kalau kita tahu dan boleh kira F21 dalam contoh ni, kenapa kita tak gunakan untuk calculate heat transfer dalam bab heat exchanger yang kita belajar sebelum ni? Jawabnya, kalau ada udara yang mengalir pada laju tinggi atau kalau ada air contohnya, memang dah tak payah kira radiation sebab magnitude radiation adalah kecil. Dalam suhu bilik, radiation adalah kecil. Tapi kalau suhunya sangat-sangat tinggi, macam surface of the sun, katakanlah estimated temperature dalam 6000 Kelvin contohnya, so dia ada significant amount of radiation coming to the surrounding surfaces. Kalau kita coming to the surface of Earth lah.
Datang permukaan bumi daripada matahari kepada kita. Kenapa penting? Sebab jasad matahari itu sendiri suhunya sangat-sangat tinggi. Yang kita bincang ni, kenapa banyak analisis radiation ni tak popular? Kenapa orang abaikan dalam keadaan suhu bilik lah dan sebagainya. Orang abaikan sebab magnitude dia kecil. Kadang-kadang kita tak payah kira pun. So kalau nak calculate juga boleh kira. Dengan syarat, kiralah nisbah R1 bagi R2 berapa. Katakan 0.5. Buat 1 titik 0.5. Dan awak pun buat satu line. Dan tengok pula antara L2 dengan R2 berapa. L over R2. L adalah panjang, R adalah berapa? R2 Katakanlah 0.5. Kita pun ambil lah intersection kat sini. Dan calculate atau estimate actually. What's going to be your F21. Kalau dapat nilai F, again masukkan dalam rumus Q radiation sama dengan emissivity sigma shape factor area T1 04 tolak T2 04. Ingat goal kita sentiasa nak cari thermal radiation selepas kita calculate kita punya shape factor tersebut lah. So hari ni belajar nak kira shape factor. As I mentioned earlier, there are several rules ataupun relations dalam kita punya heat transfer secara radiation untuk membantu menjimatkan masa untuk kita calculate view factor. Boleh tak view factor kita ambil 1.0? Kita ambil solid view factor tu. Kita tak ambil 0.1 ke? Boleh. Kalau dia betul-betul menghadap dan kita tahu keseluruhan radiation daripada surface 1 falling dalam surface 2, macam case tu concentric sphere tadi, kita boleh ambil F122 equals 1. Tetapi hampir keseluruhan kes berlaku di mana sebahagian daripada radiation akan jatuh dekat surface kedua, surface ketiga, surface keempat. Tak semua radiation jatuh pada one single surface. And then you need to calculate individually untuk surface-surface tersebut dan jumlahkan. Tetapi dalam suhu bilik atau dalam suhu surrounding kita dalam 24, 25, kalau kita buat analisis radiation dengan tepat pun, kita akan dapati nilai haba yang dipindahkan watt dia adalah sangat-sangat kecil berbanding dengan kilowatt yang kita akan kira menggunakan convection atau conduction analysis. So, untuk memudahkan analisis tersebut, kita ada beberapa rules ataupun relation. Yang pertama adalah reciprocity relation. What is reciprocity relation ataupun reciprocity rule? Reciprocity ni area 1 kali F1 2 sama dengan area 2 kali F2 1. Saya tuliskan. Area 1 kali F1 2 sama dengan area 2 kali F2 1. Kenapa saya dapat relation ni? Saya menggunakan relation ni supaya saya jimat masa tak payah kira F21 macam kes tadi lah. Contoh dalam chart ni saya nak kira F21 tapi chart ni bagi saya F12. Disebabkan saya malas nak pergi cari chart baru ataupun saya nak jimatkan masa saya boleh dengan mudah menggunakan apa itu pemahaman saya dalam bab relation tersebut untuk memanipulasikan pengetahuan saya untuk memudahkan saya mencari nilai yang saya nak lah. Contoh dalam kes ni tadi, kita ada F12 tapi kita nak cari sebenarnya F21. Kita tak nak F12 ni, kita tak peduli. Kita nak ini. Macam nak buat? So kita boleh pakai reciprocity relation tadi. Kalau kita tahu berapa area satu ni, of course kita tahulah. Rectangle surface, panjang lebar akan diberilah. So, saya boleh gunakan relation ini untuk saya calculate F21 tanpa saya cari rajah baru ataupun chart baru disebabkan saya sudah pun mempunyai chart yang membolehkan kira F12 lah. So, apa jadi kalau ni 2 meter kali 2 meter? 2 meter kali 2 meter, 4 meter. So, 4 kali F12 sama dengan A2 kali F21. Yang kita nak tahu ini. Ini kita boleh kira. Ini kita dah tahu. Ini kita dah tahu. 4 kali 2 juga. Ataupun 2 kali 2 juga. Minta maaf. So, we can easily determine what is unknown. What equation? One unknown.
Nanti kita akan buat contohnya, risau. Itu kes pertama. Gunakan reciprocity relation untuk memudahkan kita menentukan view faktor yang kita nak lah. Dalam kes ni kita nak tahu F21. Kadang-kadang kita boleh kira F21, kita tak tahu F12. Sama juga A1 times F12 equals to A2 times F21 dan sebagainya lah. Then we have what is called summation rule. Summation rule ni sama macam radiation punya fraction yang kita belajar minggu lepas lah. It can never be zero. Macam minggu lepas kita belajar, radiation datang dan dia jatuh atas satu surface. So, ada sebahagian pada radiation akan absorb, ada sebahagian akan reflected, ada sebahagian radiation yang akan transmitted through the surface lah. So, kita ada apa yang dipanggil sebagai reflectivity, kita ada apa yang dipanggil sebagai absorptivity, dan we also have what is called transmissivity. So, tingkap rumah kita, kalau boleh, kita nak dia punya transmissivity cahaya kita baik. Kita nak cahaya banyak masuk dalam rumah supaya rumah kita terang, kita tak payah buka lampu. Pada masa yang sama juga, tingkap saya yang saya buat dekat rumah saya tu akan absorb heat. Sebab kaca boleh juga absorb heat, seperti mana bila kita masuk dalam kereta kita, kita pegang windscreen ataupun cermin kereta kita, kita rasa panas kan. So reflectivity ada sebahagian, absorptivity sebahagian, the rest akan transmitted through the glass. So kalau saya nak kira transmissivity ni, apa yang saya perlu ialah alpha campur rho campur tau, dia akan jadi 1. Lebih kurang sama juga konsepnya dekat sini dalam summation rule ni. Bila kita ada satu surface radiation factor F12 dan kita ada beberapa surface lain, kita tahu kalau kita jumlahkan semuanya, dia akan jadi unity. Dia akan jadi 1. But yang lain-lain adalah fraction. So kalau saya tahu F11 berapa, F12 berapa, F13 berapa, saya boleh jumlahkan dan akhir sekali dapat 1 lah. So dengan kata lain, katakanlah F11 kita dah calculate, ni dapat 0 sebab dia planar surfaces. F1 kedua katakan 0.5. Ini saya tak tahu. Dan saya tak perlu tahu pun. Sebab saya tahu kalau saya jumlahkan semua view factor yang ada dalam satu geometri, dia akan jadi 1. So ini tahu, ni tahu, ni tahu. So yang tak tahu F13. We can easily determine by using this summation rule berapa nilai view factor yang kita miss out lah. As simple as that. Yang ketiga kita ada superposition rule. Ini saya pernah tengok syarah buat soalan beberapa tahun lepas. Contoh, katakanlah awak ada bangunan sekolah 2 tingkat. Tingkat 1, ground floor. Ataupun lebih senang kita panggil ni first floor, ni second floor lah. Lepas tu kita ada parking lot. So saya ingat lagi soalan tu kata, lepas disinari cahaya matahari, buat beberapa ketika, parking lot saya ni jadi panas dan dia pun radiate. Sekarang saya nak calculate berapa banyak radiation yang jatuh atas surface 2. Saya tak nak yang bawah. So katakanlah ini adalah F3 lah contoh. Saya ambil notation 3. Saya perlu cari berapa nilai F3 yang jatuh dekat surface F2. Ni saya tak nak ambil tahu pun. Macam nak kira? So saya kira untuk keseluruhan dulu. Sebab itu yang ada dalam table, dalam chart. Lepas tu saya tolak yang bawah ni. Sebab saya tak nak pun nak tahu berapa banyak radiation yang pergi dekat bawah ni. Initially saya ambil keseluruhan sebab saya tahu saya boleh kira view factor untuk keseluruhan surface ni menggunakan rajah ini. Bayangkan rajah ni juga. Kalau kita boleh lukis balik. Katakanlah pandangan sisi dia macam ni. Yang huruf L ni Sekarang saya nak sebahagian je radiation yang dipindahkan daripada surface bawah ni. Saya tak nak radiation pindah. Kenapa saya perlu buat? Daripada rajah ni, saya boleh calculate keseluruhan radiation daripada lantai ke dinding. Lepas tu saya tolak lah apa yang saya nak. It is as simple as that. Sebagai superposition rule. Apa guna superposition rule? Kita
menggunakan pemahaman geometri kita untuk memudahkan kita calculate daripada F1 ke 3. Contoh kita bagi kat situ, kita boleh kira daripada F1 ke keseluruhan ni. Keseluruhan ni 2 campur 3 lah. Total Apa yang saya boleh dapat daripada chart ialah F12. So basically F2 campur 3 ni tolak F12 ni, saya akan dapat berapa banyak radiation daripada surface 1 ke surface 3. Tanpa banyak analisis. Kalau tak nak analisis ni susah. Mungkin tak ada dalam table So initially saya andaikan dia macam one single piece. Lepas tu saya pecahkan lah. Kat mana dia nak. Ini contoh soalan yang pernah appear dulu lah. Untuk radiation. Jadi kalau awak boleh kira total radiation yang pergi dekat surface ini. Daripada lantai ni. Dan dia okey. Sebab apa saya kata okey? Ini kita boleh kira berapa banyak daripada sini ke sini. Sini dengan lantai ni kita boleh kira. So basically total minus dengan berapa banyak radiation dekat surface bawah ni. Kita dapatlah tahu daripada surface 3 ke 2 ni berapa. Dan last sekali kita ada apa yang dipanggil sebagai symmetry rule. Apa saya kata last? Untuk skop perbincangan kita dalam kelas undergraduate ni. Kita ajar 4 rules ni saja yang kita akan minta pelajar gunakan untuk calculate view factor untuk menjawab soalan akhir, pembesaran akhir nanti. Ada tak relation lain atau rules lain? Ada. Tapi beyond kita punya skop perbincangan lah. So kita pun tak nak pentingkan pelajar sebab banyak lagi calculation yang pelik-pelik lah. Menggunakan cross string method dan sebagainya lah. So untuk perbincangan kelas kita hanya stop setakat rules ataupun relation yang menghubungkan view factor dengan radiation tersebut lah supaya kerja kita jadi senang lah. Okay, so simetri saya tak payah cerita apa pun sebab awak tengok faham lah kan. Bila kita ada radiation daripada surface 1 pergi ke surface 2 contohnya dalam kes ni, surface 1 lantai. Dan saya boleh kira daripada surface 1 pergi 2 berapa. Dan saya tengok surface 2 dengan surface 3 ni sama. So I can manipulate my knowledge atau saya boleh pakai knowledge saya untuk ambil saja F1 3 sama dengan F12 sebab dia symmetrical. Apa saja radiation daripada surface 1 pergi dekat surface 2 mesti dah sama dengan apa yang daripada surface 1 pergi ke surface 3. Sebab apa? Dia symmetrical. Jadi kita menggunakan knowledge symmetrical kita untuk kita calculate lah. Ini semua saya tak ajar sebab dia adalah beyond scope discussion kita, tetapi kita tak nak bagi give up totally. Ada bahagian yang kita boleh kira, contohnya ini pun adalah equation favorite yang ada dalam final exam. Kalau kita nak kira Q12, kita boleh juga gunakan persamaan ni kalau kita ada two grey, diffuse and opaque surfaces that form an enclosure. Contohnya macam mumbul rumah tadi lah. Mumbul rumah, dinding dia akan form enclosure kan. Ataupun segi empat tadi, ataupun macam ni. Kita ada dua, surface atas dan surface bawah contohnya. Dan saya nak calculate radiation daripada F1, 2. Katakan di surface 1, di surface 2. Kalau saya tahu apa maksud grey ni, grey ni bermaksud dia bukan black surfaces, so emissivity dia takkan jadi 1 lah. So dia ada finite value yang kurang daripada 1, maybe 0.8, 0.7 dan sebagainya lah. So kita average pada dia punya panjang gelombang. Diffuse bermaksud kita anggap dia mempunyai radiation intensity yang sama pada all direction. Tadi kan kita bincang tadi. Kalau saya ambil satu arbitrary surface contoh macam ni, saya ambil satu point kan. Sebenar-benarnya radiation yang keluar pada arah ini tidak sama. Mungkin ni rendah, ni tinggi, mungkin ni rendah. Sekarang bila kita kata dia diffuse dan grey, bermaksud kita anggap radiation ni anak panahnya semua panjang. Padahal mungkin dia pendek sebelah kiri, panjang sebelah kanan dan sebagainya lah. So bila kita cerita radiation keluar daripada satu point tu,
it's very difficult to measure that amount of radiation unless we assume it to be grey and diffuse. So don't worry grey ke diffuse ke apa benda ke, dalam peperiksaan kalau diberi equation ini untuk awak kira lah apa gunanya untuk calculate equation, heat transfer radiation secara radiation untuk surface 1 ke surface 2. Ataupun kalau tak, kita buat cara tradisi yang kita belajar tadi lah. Calculate F12. Sama ada awak pakai chart atau awak pakai 4 relations yang awak belajar tadi. Come back here and then you are going to calculate Q1 equals to emissivity, sigma, area dan shape vector ni F12 kali dengan T1 tolak T2 04. Ni 04, 04. Radiation chill apa semua ni kita tak belajar lah. Abaikan saja. Sekarang saya nak bagi satu atau beberapa contoh lah untuk kita lebih memahami apa yang kita belajar. Contoh ni seperti biasa saya ambil daripada dalam buku teks lah. So apa contoh yang saya nak tunjuk? Okay, ada banyak contoh kat sini. Awak boleh pilih nanti untuk belajar. Yang penting cross string method dan sebagainya kita tak belajar. Ni Doktor, mic tak buka. okay. Sorry guys, I just unintentionally left the meeting. Saya nak bagi 2-3 contoh lah supaya kita dapat consolidate apa yang kita belajar. Radiation ni dengan kalau nak belajar betul panjang dan susah. It involves a lot of derivation dan maths. Tapi kita nak ambil bahagian yang mudah saja. Apa yang kita buat? Kita nak calculate guna Stefan-Boltzmann equation yang kita bincang tadi lah. So untuk berbuat demikian, kita perlu tahu apa yang dipanggil sebagai view factor. Itu yang kita belajar hari ni. Jadi saya ada beberapa contoh yang saya nak kongsikan lah.
Contoh ni saya ambil daripada textbook. Sekejap saya share. Okay. Can you guys have a look at this one? Surface. Textbook ni boleh nampak tak? Boleh doktor. Boleh So nanti awak boleh tengok balik textbook ni. Ada banyak contoh yang mudah difahami. Bolehlah tengok mana yang awak boleh gunakan untuk ulang kaji untuk final examination. Tapi kalau awak rasa tak confident dan tak nak jawab soalan radiation pun boleh. Awak fokuslah kepada topik lain lah. Tapi pada pandangan saya, radiation ni taklah susah sangat. Sebab awak kalau faham konsepnya, awak boleh buatlah. Ni yang saya conteng tadi. Saya conteng balik semula. Katakanlah kita ada satu piramid. Piramid kita rupanya seperti yang ada dekat example 13.3 ni lah. Dekat figure 13.14 ni So piramid ada berapa surfaces in total? So piramid yang berbentuk tetragon ni, tetra ni bermaksud dia sebab ada dua jenis piramid kita juga ada piramid yang tapak dia segitiga. Ini adalah piramid biasa lah yang kita biasa jumpa, yang tapaknya segi empat. So kalau tapaknya segi empat, dia ada enclosure kiri, kanan, depan dan belakang lah. So kalau awak nak ambil surface by number, so tapak katakanlah adalah terlajak pula. Katakanlah kita punya dah terlari pula. So tengok ada macam-macam appendix table yang kita akan bagilah, bukan bagi. Nilai-nilai ni ada pages yang kita akan masukkan dalam final exam lah untuk memudahkan awak cari. Sebenarnya awak kena buka ni semua ni, cari ni. Mana tadi? Itu yang saya tengah ajar tadi. Oh, by the way, sebelum saya terlupa, saya telah upload nota ini dalam awak punya Google Classroom untuk awak baca lah. Ini adalah summary apa yang kita belajar dalam kelas minggu lepas dan kelas hari ni lah. Summary ni ringkasan, lagi mudah, straightforward nak faham lah berbanding dengan nota cengel yang tebal dan panjang lah. Kita tadi dekat bab 13 Sekejap saya pergi. So awak tengok dalam latihan banyak contoh yang kita boleh tengok lah. Ada yang coaxial list, ada yang berbentuk macam ni, tapi semua basic geometris lah. Sebab apa? Tak nak susahkan belajar lah. Dan skop kita agak ringkas sebenarnya. So, kalau awak continue belajar untuk level yang lebih tinggi, master, PhD dan sebagainya, awak akan encounter more difficult geometris lah untuk kita buat analisis. Semua kita abaikan, kita ambil yang senang-senang je sebab itu sajalah yang kita cover dalam exam kita lah. Dah masuk radiosity. Yang kita bincang tadi. Boleh juga refer table untuk kita calculate radiation, ataupun kita boleh refer chart yang kita ada lah. Example 13-14 yang tadi. Mana pula pergi? Ni ini adalah satu contoh, dia bagi dua concentric dan dia nak kita guna reciprocity relation untuk calculate. Ini senang sangat, jadi saya tak nak cerita lah. Saya nak cerita yang tetragon tadi. Ni figure 13-14 ni.
So awak tengok dekat sebelah kanan, awak ada satu piramid yang tapaknya segi empat. Kita juga boleh panggil dia tetragon. Apa view factor daripada tapak dekat sisi? Tanpa membuat apa-apa reference kepada apa-apa chart, saya boleh calculate sebab saya faham apa saja radiation yang keluar daripada surface tapak tersebut, dia akan fall dekat surface selain daripada diri dia lah. Seperti yang ditulis kat sini ni, tengok ni. Sebab apa? F12 mestilah sama dengan F13, mestilah sama dengan F14, mestilah sama dengan F15. Kenapa ada 5 surface? Tapak kita ambil sebagai surface 1 lah. So the other 4 sides kita boleh sequencekan sebagai surface 2, 3, 4 dan 5 lah. Boleh tak awak nak pakai selain daripada numbering 2, 3, 4, 5? Boleh. Suka hati awak nak pakai apa, yang penting awak mesti konsisten dalam awak punya calculation tersebut lah. Having said that, I know that somehow my total radiation is going to be the same to all 4 surfaces yang ada dekat atas lah. Sebab dia adalah symmetrical. Itu yang kita belajar tadi. Rules kita belajar reciprocity. Lepas tu kita belajar superposition. Lepas tu kita belajar symmetrical rule. Dan satu lagi apa tadi kita belajar. So, tengok geometri ni, by common sense saya tahu apa saja radiation daripada tapak yang jatuh dekat surface sebelah kanan, kiri, depan dan belakang adalah sama lah. So, eventually, F12, F13, F14 dan 15 adalah sama lah. So, dia pun gunakan summation rule. Pertama, saya establish berdasarkan symmetrical rule. Yang kedua, saya pun totalkan dia. Kalau saya totalkan, saya akan dapat satu lah. Whatever view factor leaving my surface, when we total up by accommodating all the surfaces, saya akan dapat total radiation sama dengan satu lah. Summation rule. So, saya gunakan summation rule ni, saya tahu F11 akan jadi kosong sebab tapak ni adalah tapak yang rata. So, apa saja radiation yang keluar daripada tapak ni, dia akan ke atas, ke kanan, ke kiri dan mana-mana lah. Dan mustahil dia akan jatuh atas diri dia sendiri lah. Sebab radiation tak boleh melengkung. So, apa kita dah buat? Kita dah establish F11 sama dengan kosong lah. Saya boleh abaikan ni. Dia dah cakap lah. Sebab dia flat surface atau planar surfaces atau plane surfaces. So, berbaki 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 yang saya dah tahu, dia adalah symmetrical. Total 1. Jadi, apa saya boleh buat? Since they are the same, saya boleh bahagilah. 1 bagi 4 dapat 0.25. As simple as that untuk calculate view factor. So, dah dapat view factor ni, macam mana saya nak kira radiation? Saya masukkan dalam equation radiation lah. Yang kita belajar sebelum ni lah. Emissivity kali sigma dan sebagainya lah. Tak apa, saya malah nak tulis. Ada juga case yang complicated yang kita boleh pakai cross string theory yang kita tak belajar. Ingat, kita belajar setakat ini sajalah untuk calculate view factor. So, there are 4 rules again. Kalau kita daripada bawah lah. Ini adalah symmetrical rule. Kita establish tadi. Whatever radiation that falling on your left surface must be equivalent to your right surface because both of left and right are symmetrical. Ni Ni objek apa ni? Ni adalah semisphere lah. Kita ada satu bulatan yang potong 2. So kalau kita tutup, dia jadi macam satu garaj lah atau hangar. Letak kapal terbang. Lepas tu kita ada superposition rule yang kita belajar tadi. What is going to be my radiation from surface 1 to surface 2 plus 3 is simply gunakan chart yang kita tengok tadi untuk calculate 1 kepada 2 and 3 dulu. Lepas tu 1 minus 2, saya akan dapat yang ni lah. Yang saya nak lah. Kalau saya ada satu saja surface dan saya nak kira, lagi senang. It's going to be something like this. Straightforward daripada chart saya boleh calculate lah. Lepas tu ada summation yang kita bincang tadi. Whatever the view ataupun radiation leaving a surface, when we total it up, it's going to be 100% ataupun 1.
So 0/1, 0/1, 0/2, 0/1, kalau kita totalkan dia akan jadi 1 lah. Dan yang first kali kita belajar tadi, kita ada apa yang dipanggil reciprocity relation. F1, 2 sama dengan F1, 2 kita boleh guna untuk calculate F2, 1 asalkan kita tahu area lah. A1 kali F1, 2 sama dengan A2 kali F2, 1. Ataupun kita pakai these charts untuk simplify kita punya calculation lah. Di equation tadi ya. Itu sajalah saya nak ajar. Saya pun minta maaf, saya pun sesama ni tak dapat nak bercakap dengan jelas. Tapi saya nasihatkan semua pelajar yang ada hari ini, tengok kalau rasa berminat dan rasa faham keempat-empat summation, reciprocity dan juga superposition tadi, bolehlah awak ambil latihan-latihan daripada dalam buku untuk jawab final examination. Otherwise, it's going to be, you can also opt to leave this question sebab dalam peperiksaan ada 6 soalan, 1 soalan radiation. So tak payah study radiation. Awak study lah heat exchanger, internal force convection, external force convection dan juga bab asal dulu yang kita belajar iaitu bab fin. So dan juga bab heat exchanger, minta maaf tu pun nak cakap. Heat exchanger ada 2 soalan saya buat. So pada saya untung baca 1 bab, jawab soalan untuk 2 soalan. Bab heat exchanger saya nasihatkan awak fokus dan saya juga nasihatkan awak fokus pada bab external dan internal flow yang memang senang sebenarnya, straightforward. Dan it shouldn't be a problem untuk awak dapat grade yang baik untuk heat transfer lah. Dan semua latihan ni pun saya dah bagi dia punya solution. Awak buatlah solution tu berdasarkan apa yang awak baca, ataupun kalau malas nak buat latihan, awak juga boleh tengok contoh-contoh yang bagi. Terlalu banyak contoh dalam buku. Tapi dalam PDF saya pun tak nak elaborate satu-satu. Dalam belajar online ni susah. Kalau belajar dekat kelas memang saya buat tutorial lah. Belajar buat dan hantar. So buat kat kelas akan jadi faham lah. Tengok senang je dia calculate untuk furnace ni. Contoh menggunakan rules yang kita belajar tadi summation rule, reciprocity relation dan sebagainya lah. So 13.4 onwards ni kita tidak masukkan dalam peperiksaan akhir. So 13.1, 13.2, 13.3 adalah apa yang akan appear dalam final examination. So awak akan calculate radiation heat transfer pakai Stefan-Boltzmann equation. As simple as that. So your task is going to be finding what is the value of F12 ataupun F21 tu saja. So carilah soalan-soalan yang sinonim dengan apa yang saya cerita ni tadi, atau apa contoh-contoh dalam buku ni untuk buat latihan kalau awak nak jawab lah. Itu saja. Oh, saya tutup bab ni. Sebagai bacaan, tengoklah juga summary yang saya telah upload dekat Google Classroom lah. Kalau awak malas nak baca textbook yang panjang lebar lah. Boleh tak baca nota PowerPoint je? Boleh, suka hati awak lah. Kalau faham, kadang-kadang nota PowerPoint ni dia dah condense, dia dah ringkas. Saya tak sempat ambil attendance. Okey, Wan Muhammad Azmi, saya catat. Ada lagi? Doktor, nak tanya tentang group project. Okey. Doktor boleh tengok saya punya assumption ke doktor? Nak tanya tentang assumption. Dah buat assumption tapi ada soalan tanya.
Okey, siapa yang ada hal, ada kelas dan sebagainya, nak leave pun boleh. Saya dah rekod. Ya, doktor. Thank you, doktor. Okey. Thank you, doktor. Doktor, untuk submit project group tu ketua saja kan doktor? Ya, Oh, yang lain tulis kita tak payah nama ada. ahli kumpulan. Yang lain kita tak Saya payah memang ada. assign semua orang. Tak payah. Saya memang assign semua orang, yang submit seorang je. Tapi kalau kat awak yang lain-lain nak submit kamu boleh juga, tak masalah. Tapi eloknya ketua lah seorang submit. Okay. So the question is, Doctor, is that my assumption is correct, doctor? Because my question one, doctor, doctor giving a cylindrical and spherical shape together for a tank. So we have to calculate the volume for the just a normal tank, or we have to calculate according to the shape that doctor given. shape yang saya bagilah. Okay, doctor. Another question, doctor. Okay. There is a design approach. So for the design approach, we can give the approach like this, and the specific design, we just draw this approach in the solid work, or have to move in the schematic diagram. Okay. So is that this drawing is enough for the schematic diagram, or have to be more complicated, or how, doctor? Schematic basically awak Google lah schematic tu. This is okay. Tapi make sure everything is labeled properly, and then please also draw the thermal resistant network. Thermal resistant network tahu kan yang ada macam electrical resistance tu. Ya, doktor, tahu. Nanti awak masukkan yang tu sekali bawah awak punya schematic diagram ni. Schematic is basically to represent the system, and the thermal resistant network itu represent the heat transfer yang masuk dalam kita punya tank tu. Resistance tu yang akan membantu minimumkan heat transfer. Kita nak calculate insulation based on that resistance lah. Okay. Okay, doctor. Doctor, another question, doctor. So to get the minimum thickness, first we need to get the Q, right, doctor? The Q out. Yes, Q in actually. Sorry. Okay, doctor. So for the Q in, I need the temperature that stay out from the tank. So that one is the ambient temperature, doctor, given is 30. So the outer temperature of the aluminum, I should use 30, or can I assume it at 28 or 27 like that? The outer surface temperature of the aluminum. Kalau saya bagi tahu nama ni, maknanya saya dah bagi tahu jawapan lah. Kan saya ada bagi tahu awak dew point tu. Ada saya ada bagi tahu dew point tak dekat soalan? Tak ada, I think so. Tak ada, doktor. Doktor bagi ambient temperature saja. Relative humidity saya bagi tak? Ada, humidity doktor ada bagi. Okey, dalam term 2 awak dah belajar psychometric kan? So awak boleh tahu kan pada suhu berapa akan berlaku dew point kan? Itulah temperature dia. So dengan menggunakan humidity boleh dapatkan outer temperature of the aluminium. So from that we can find the temperature out. So from that we can find the Q. Is that my point correct, doctor? Yes. Oh, okay, doctor. Okay. Okay, doctor. I can understand. Okay, great. Siapa-siapa ada apa-apa masalah pun, awak boleh hubungi saya, ataupun kalau nak bincang khusus berkenaan dengan projek ni, bagi tahu. Saya akan buatkan atau awak buatkan kita jumpa dalam kelas. Kan ada link minggu depan kan? Tapi bagi tahulah kalau awak nak bincang. So Muhammad Syami Muhammad Syami. Okey, Syami. Saya ambil maklum. Ong. Kena buat, tak payah. Supposedly saya diminta untuk evaluate presentation sekali. Kan?
Saya pun fikir-fikir bila awak nak present lah sebab dah minggu ke-13, minggu depan pun awak sibuk. Mungkin ada yang buat PSM dan sebagainya. Saya rasa tak payahlah buat presentation kot. Nanti saya tanya dengan penyelaras, saya confirmkan lah. Tetapi kalau tanya saya rasa presentation tak perlu. Yang penting ada awak punya laporan projek tu. Make sure that your report is comprehensive. Okay, Ong? Faham Okay, good. So, doctor, the due date is constant on the 9th, doctor. Is there can be any extension, doctor, 2 to 3 days? Bila minggu ni Minggu depan, doctor, 9th. Minggu Hari depan Hari Sunday. Ahad ni lah. That Yeah. is coming Sunday Ah. Okay, let us extend to next Thursday. 1 week from now, iaitu 13 Januari. Okay. Okay, doctor. So, Yeah, can, doctor. 13 Januari maybe this- kepada yang tak ada dekat kelas ni, tolong maklumkan dekat kawan-kawan. You can also submit by 13th of January. So saya bagi extension lagi 5 hari lah macam tu. so Okay, this time help us to ask another time to doctor after we complete the task. Okay. Okay, thank you, doctor. Okay, thank you very much. See you. Thank you, doctor. Saya declare Thank lain you, minta maaf. Saya pun leave. Terima kasih.